Assalamualaikum dan hai semua. Kita bertemu kembali dalam episod ketiga ulasan buku bersama Mat Palatau. Hari ini Mat akan mengulas satu buku bertajuk Animal Farm. Jom. Buku Animal Farm ini ditulis oleh George Orwell dan dicetak pada tahun 1945. Kisahnya bermula di satu malam apabila seekor babi jantan tua bernama Old Major yang dihormati oleh semua haiwan di ladang tersebut memberikan satu ucapan kepada mereka. Dan di dalam ucapannya dia mengatakan manusialah punca penderitaan mereka, di mana manusia melakukan kerosakan dengan kedua tangannya dan manusia mengambil hasil titik peluh yang mereka usahakan di ladang tersebut dan mengauk keuntungan darinya. Dan mereka mengauk keuntungan tanpa memikirkan kebajikan haiwan-haiwan di ladang tersebut dan membiarkan mereka hidup menderita. Old Major juga mengatakan bahawa semua haiwan adalah sama, iaitu mempunyai hak-hak yang sama dan mereka harus memberontak. 3 hari selepas memberikan ucapan tersebut, Old Major menemui ajalnya. Perjuangan Old Major diteruskan oleh 2 ekor babi jantan muda bernama Napoleon dan Snowball. Napoleon dan Snowball menggelarkan ideologi Old Major sebagai ideologi animalism. Mereka cuba mengembangkan ajaran ini dan mengajar haiwan-haiwan lain tentang ideologi animalism. 3 bulan kemudian, satu insiden terjadi di mana Mr. Jones lupa untuk memberi makan haiwan-haiwan di ladang tersebut untuk lebih dari 24 jam kerana mabuk. Haiwan-haiwan itu semua akhirnya hilang kesabaran dan telah memberontak, dan mereka berjaya menghalau Mr. Jones dan pekerja-pekerjanya dari ladang tersebut dengan kekerasan. Keesokannya, Napoleon dan Snowball mengumumkan yang mereka telah belajar membaca dan menulis sejak beberapa bulan yang lalu. Snowball yang pandai menulis pula telah menukarkan papan tanda Manor Farm kepada Animal Farm. Kemudian di dinding bangsal mereka, Snowball telah menuliskan prinsip-prinsip animalism yang telah diolah oleh dia dan Napoleon. 7 prinsip animalism ialah: yang pertama, whatever goes upon 2 legs is an enemy. Apa sahaja yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Yang kedua, whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. Apa sahaja yang berjalan dengan 4 kaki atau mempunyai sayap adalah kawan. Yang ketiga, no animal shall wear clothes. Tiada haiwan dibenarkan untuk memakai pakaian. Yang keempat, no animal shall sleep in a bed. Tiada haiwan yang dibenarkan tidur di atas katil. Yang kelima, no animal shall drink alcohol. Tiada haiwan yang dibenarkan meminum alkohol. Yang keenam, no animal shall kill any other animal. Tiada haiwan dibenarkan membunuh haiwan lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, all animals are equal. Semua haiwan adalah sama. Pada permulaannya, keadaan menjadi sangat baik. Mereka mula belajar mengusahakan ladang mereka sendiri. Mereka belajar memerah susu dari lembu-lembu. Dan semua cara menguruskan ladang ini telah diajarkan oleh golongan babi, kerana golongan babi dalam cerita ini adalah golongan yang lebih bijak dari haiwan lain. Bila tiada manusia di ladang tersebut, haiwan-haiwan ini dapat menikmati hasil titik peluh mereka tanpa perlu memberikannya kepada manusia, dan mereka merasa bangga dengan pencapaian ini. Malah, salah satu watak penting di dalam cerita ini bernama Boxer, iaitu seekor kuda yang kuat, menggunakan cogan kata I will work harder. Snowball cuba mengajar haiwan-haiwan lain untuk membaca, tetapi tidak berjaya kerana hanya beberapa haiwan sahaja yang berjaya belajar membaca. Antaranya ialah golongan anjing, golongan babi, seekor kambing bernama Muriel dan seekor keledai bernama Benjamin. Benjamin ialah seekor keledai yang bijak tapi mempunyai satu sikap yang pesimistik atau sentiasa negatif dan menyebabkan dia tidak ambil peduli tentang perkara yang berlaku di sekelilingnya. Haiwan-haiwan lain yang kurang bijak seperti sheep atau biri-biri hanya mampu mengenali sehingga huruf A sahaja.
Dan mereka mempunyai masalah untuk mengingati 7 prinsip animalism, hingga akhirnya Snowball membuat keputusan untuk memendekkannya menjadi satu ayat sahaja, iaitu 4 legs good, 2 legs bad. Tapi Snowball juga menjelaskan kepada burung-burung, walaupun mereka berkaki dua, tetapi sayap mereka digunakan untuk terbang, manakala manusia menggunakan tangan mereka untuk melakukan kerosakan. Snowball sibuk mengembangkan ideologi dan cuba mendidik haiwan-haiwan lain, manakala Napoleon pula mengambil 9 ekor anak anjing untuk diasuh secara peribadi dengan alasan lebih mudah untuk mendidik haiwan yang muda. Tak lama selepas itu berlaku perebutan kuasa antara Napoleon dan Snowball. Kemuncaknya berlaku apabila mereka berbeza pendapat tentang idea Snowball untuk membina satu kincir angin untuk ladang tersebut. Pada perdebatan mereka yang terakhir, Napoleon secara tiba-tiba telah memanggil 9 ekor anjing yang telah dia latih. Anjing-anjing itu sekarang telah menjadi anjing-anjing yang besar dan garang, dan dia menggunakan anjing-anjing tersebut untuk menghalau Snowball dari ladang tersebut. Selepas menghalau Snowball dari ladang tersebut, Napoleon mengatakan kepada haiwan-haiwan lain bahawa Snowball ialah satu pengaruh yang tidak baik terhadap ladang tersebut. Dia juga menghentikan sistem undian, di mana sebelum itu mereka, haiwan-haiwan ni, akan mengundi untuk menentukan keputusan-keputusan yang penting. Selepas itu, Napoleon melantik seekor babi bernama Squealer yang sangat pandai berkata-kata untuk menyebarkan propagandanya. 3 minggu kemudian, tiba-tiba Napoleon membuat keputusan untuk membina kincir angin yang pada asalnya dia tidak bersetuju dengan Snowball. Dan dia mengatakan bahawa idea kincir angin itu sebenarnya adalah ideanya yang telah dicuri oleh Snowball. Jadi semua haiwan mula membina kincir angin tersebut dengan Boxer sebagai ketua pekerja mereka. Apabila semua haiwan lebih fokus untuk membina kincir angin, ladang mereka kurang mengeluarkan hasil, dan akhirnya makanan haiwan-haiwan dicatu, kecuali makanan untuk golongan anjing dan golongan babi. Golongan babi di ladang ini juga telah mengambil khidmat seorang manusia bernama Mr. Whymper sebagai orang tengah untuk berurusan dengan ladang-ladang lain yang berdekatan dengan mereka. Golongan babi di ladang ini juga telah mula berpindah masuk ke rumah Mr. Jones yang ditinggalkannya ketika lari daripada ladang tersebut, dan mereka juga telah mula tidur di atas katil. Ini membuatkan banyak haiwan-haiwan di ladang tersebut menjadi keliru, dan apabila mereka yang buta huruf menyuruh haiwan yang boleh membaca, iaitu Muriel, kambing tadi, untuk membaca prinsip animalism itu, prinsip itu telah bertukar menjadi number 4, no animal shall sleep in a bed with sheets. Daripada tiada haiwan dibenarkan tidur di atas katil menjadi tiada haiwan dibenarkan tidur di atas katil yang ada cadar. Semakin lama, perangai golongan babi di ladang tersebut semakin menjadi-jadi. Mereka menyuruh haiwan lain supaya bekerja keras untuk membina kincir angin di ladang tersebut. Kincir angin itu pula sebelum siap telah beberapa kali roboh. Antaranya, yang pertama ialah disebabkan oleh ribut yang dahsyat, dan yang kedua oleh serangan manusia. Apabila terpaksa membina kincir angin tersebut untuk beberapa kali, makanan menjadi sangat sedikit dan makanan mereka makin dicatu, kecuali makanan untuk golongan anjing dan babi. Setiap kali Napoleon memaksa haiwan-haiwan lain bekerja atau mencatu makanan mereka atau membuat apa sahaja keputusan yang cuma menguntungkan golongan babi dan anjing, dia akan menggunakan Squealer untuk menyebarkan propagandanya. Squealer yang pandai berkata-kata ini akan memberikan pelbagai alasan. Contohnya, makanan untuk golongan babi dan anjing tidak patut dicatu untuk kebaikan, kerana merekalah yang menguruskan urusan di ladang tersebut, atau dipanggil brain worker. Squealer berkata jika apa-apa terjadi kepada golongan brain worker ini, maka
Mr. Jones akan datang dan cuba merampas kembali ladang tersebut. Alasan yang paling gemar digunakan oleh ketua propaganda Napoleon iaitu Squealer ialah menggunakan alasan Snowball yang telah dihalau dari ladang tersebut dengan mengatakan Snowball telah melakukan sabotaj dan telah datang secara senyap-senyap pada waktu malam dan melakukan sabotaj, mencuri dan sebagainya. Tapi Boxer telah ragu dengan pernyataan ini dan mengatakan Snowball telah bersama-sama berjuang dengan mereka untuk menghalau manusia dari ladang tersebut. Ini menunjukkan telah ada mula bibit-bibit persoalan terhadap propaganda yang dilakukan oleh Squealer dan Napoleon. 4 hari kemudian, Napoleon menyuruh anjing-anjingnya menyerang 4 ekor babi yang ingin memberontak dan juga Boxer. Ini mungkin kerana Squealer telah mengadu kepada Napoleon tentang Boxer yang mempersoalkan propaganda mereka. Boxer ialah seekor kuda yang kuat, jadi dia berjaya melawan anjing-anjing tersebut tanpa masalah. Tetapi 4 ekor babi tersebut telah dibunuh oleh anjing-anjing itu. Tetapi Boxer ini seekor haiwan yang baik hati dan naif, di mana selepas kejadian tersebut dia mengatakan mesti ada sesuatu yang salah yang telah mereka lakukan untuk menyebabkan Napoleon bertindak sedemikian. Napoleon is always right. Itu cugang kata barunya. Dan seperti biasa selepas kejadian itu, haiwan-haiwan yang buta huruf cuba untuk menyuruh haiwan yang tahu membaca untuk menyemak 7 prinsip animalism yang ditulis di bangsal mereka, dan salah satunya telah berubah menjadi number 6. No animal shall kill other animals without cause. Tiada haiwan yang dibenarkan membunuh haiwan lain tanpa sebab. Napoleon dan golongan babi yang tinggal di dalam rumah Mr. Jones mula melanggar prinsip animalism satu demi satu. Dan tiap-tiap kali haiwan yang buta huruf cuba untuk menyemak prinsip-prinsip yang ditulis di dinding bangsal mereka, prinsip-prinsip itu akan berubah. Napoleon dan golongan babi di dalam rumah tersebut telah mula pandai minum alkohol dan mabuk. Dan apabila haiwan-haiwan lain yang buta huruf cuba untuk menyemak prinsip yang ada di dinding bangsal mereka itu, prinsip itu telah berubah, iaitu number 5. No animal shall drink alcohol to excess. Tiada haiwan yang dibenarkan meminum alkohol secara berlebihan. Dan bila ada haiwan lain yang mempersoal tindakan golongan babi, golongan sheep atau biri-biri akan mula menjerit sekuat-kuatnya, 4 legs good, 2 legs bad, 4 legs good, 2 legs bad. Mereka akan menjerit cogang kata ini berulang-ulang kali secara kuat sehingga tiada haiwan yang boleh mengatakan apa-apa kepada tindakan-tindakan golongan babi ini. Dan jika haiwan-haiwan itu masih melawan, Napoleon akan hantarkan anjing-anjingnya untuk mengugut atau membunuh haiwan-haiwan tersebut. Tahun demi tahun berlalu dan keadaan menjadi semakin teruk, tetapi perkara ini tidak disedari oleh haiwan-haiwan di ladang tersebut kerana mereka sudah lupa tentang keadaan sebenar sebelum revolusi itu bermula. Disebabkan propaganda yang dicanang tanpa henti, mereka masih merasakan yang keadaan mereka pada masa itu lebih baik daripada sebelumnya, iaitu ketika Mr. Jones berkuasa. Kisah ini mencapai klimaksnya apabila akhirnya golongan babi dimulai dengan Squealer telah berjalan dengan 2 kaki dan berpakaian seperti pakaian manusia. Apabila haiwan-haiwan lain terkejut dan marah, golongan sheep atau biri-biri mula menjerit dengan kuat, 4 legs good, 2 legs better, 4 legs good, 2 legs better, secara berulang-ulang sehingga akhirnya haiwan-haiwan lain semua terdiam. Dan di hujung cerita ini, golongan babi menjadi sangat mirip kepada manusia sehingga haiwan-haiwan lain tidak dapat membezakan di antara golongan babi dan golongan manusia.
Novel ini mempunyai beberapa tema yang penting, tapi saya cuma akan fokus kepada 3 tema yang saya rasa paling penting lah. Yang pertama ialah totalitarianism. Novel ini sebenarnya adalah satu kritikan kepada pemerintahan Joseph Stalin di USSR atau Union of Soviet Socialist Republics. Ini Rusia dan negara-negaranya sebelum berpecah. Mereka duduk di bawah pemerintahan USSR. Mr. Jones ialah ibarat Tsar Nicholas II, iaitu monarki atau raja terakhir Rusia sebelum digulingkan oleh satu revolusi yang diketuai oleh parti Bolshevik. Dan parti Bolshevik ni diketuai oleh Vladimir Lenin. Jadi dalam cerita ni, Old Major ni sebenarnya macam ibarat Vladimir Lenin lah. Dan tak lama lepas Bolshevik Revolution, di mana di mana keluarga Tsar Nicholas ni pun telah dibunuh, termasuk anak-anak dan isterinya, Vladimir Lenin pula telah mati, dan perjuangan dia disambung oleh Joseph Stalin dan Leon Trotsky. Jadi dalam cerita ni, Napoleon ialah Joseph Stalin dan Snowball ialah Leon Trotsky. Dan seperti dalam cerita ni juga, Leon Trotsky telah dihalau oleh Joseph Stalin dan akhirnya dia telah dibunuh di Mexico semasa di dalam pelarian. Banyak lagi watak-watak dan kejadian-kejadian dalam novel ini yang mempunyai persamaan atau merupakan alegori untuk kejadian sebenar di dalam sejarah. Tapi tema totalitarianism ini bukanlah terhad kepada kerajaan Joseph Stalin di USSR sahaja. Totalitarianism ialah satu bentuk kerajaan yang mahu mengawal setiap aspek kehidupan rakyatnya, dari ekonomi, politik sehingga kepada pemikiran dan kepercayaan. Buku ini cuba memberitahu yang rejim totalitarian ni tak kisah ideologi apa, komunisme ke, sosialisme ke, animalism ke, yang paling penting dia cuma nak mengekalkan kuasa melalui apa cara sekalipun. Kerajaan ini melakukannya dengan menindas individu-individu dan kelas-kelas bawahan, iaitu kelas-kelas lain dari kelas-kelas pemerintah. Selain dari mengawal pendidikan, novel ini juga menunjukkan peranan propaganda dalam negara totalitarian. Contohnya ini ditunjukkan melalui 7 prinsip animalism dan peranan squealer yang pandai bercakap. Watak squealer juga mewakili media yang dikawal oleh Stalin sepanjang pemerintahannya. Novel ni memberi peluang kepada pembaca untuk memahami bagaimana sebuah negara totalitarian itu bermula, iaitu bagaimana dia wujud, bagaimana mereka memperolehi kuasa, dan bagaimana mereka mengekalkannya, supaya kita boleh mengelakkan perkara ni daripada berlaku. Tema yang kedua ialah revolusi dan korupsi atau kebejatan. Novel ini cuba menceritakan atau menerangkan bagaimana revolusi biasanya bermula dengan niat yang baik, iaitu dengan harapan untuk mendapat masa depan yang lebih baik. Semua haiwan termasuk golongan babi pada mulanya committed kepada prinsip-prinsip revolusi ini, iaitu prinsip-prinsip animalism. Tetapi akhirnya prinsip-prinsip ini lama-lama bertukar kerana kepentingan individu dan untuk menjaga kepentingan kelompok-kelompok tertentu sahaja. Inilah cara revolusi perlahan-lahan bertukar menjadi sebuah kerajaan totalitarian. Novel ni menggambarkan kombinasi perasaan terlalu takut atau tidak peduli dan percaya membuta tuli terhadap pemimpin adalah punca korupsi atau kebejatan pemimpin boleh hidup subur. Contohnya Benjamin, seekor keldai yang bijak
tapi tak mengambil peduli tentang keadaan sekelilingnya. Maksudnya macam tak ambil pot pasal politik. Ini contohnya lah. Dan seperti boxer, seorang pekerja yang kuat, baik hati, tapi percaya pada Napoleon membuta tuli, hingga akhirnya dia dikhianati dan menyebabkan revolusi itu bertukar menjadi keji, bobrok, rosak atau korup. Tema yang ketiga ialah ilmu pengetahuan atau pendidikan merupakan kunci kuasa. Penulis menunjukkan bahawa kurangnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan penguasaan bahasa akan menyebabkan rakyat itu mudah ditipu dengan maklumat salah dan propaganda jahat. Contohnya haiwan-haiwan di ladang tu, diorang tak tahu pun yang prinsip-prinsip animalism tu dah ditukar oleh golongan babi untuk kesenangan mereka. Sebab mereka butuh huruf dan mereka tidak dapat membaca prinsip-prinsip animalism itu, dan mereka tidak perasan yang prinsip itu telah pun bertukar. Bila sudah terlalu lama hidup macam tu, tiada suasana ilmu, tiada peningkatan ilmu pengetahuan, tiada penguasaan bahasa, golongan babi ni dalam cerita ni dia tak perlu pun terlalu pandai. Dia cuma perlu buat-buat pandai dan nampak pandai untuk berkuasa, kerana haiwan lain semua sudah terlalu bodoh untuk menyedari yang mereka sebenarnya sedang ditindas. Contohnya prinsip animalism yang telah bertukar menjadi all animals are equal, but some animals are more equal than others. Jadi kalau haiwan-haiwan tu mempunyai penguasaan bahasa yang baik, mempunyai ilmu pengetahuan, intelek yang baik, mereka akan sedar yang prinsip ini satu penghinaan kepada intelek mereka, dan mereka sedang ditindas dengan rela. Jadi itu kepentingan ilmu pengetahuan dan penguasaan bahasa untuk memastikan rakyat tidak ditindas. Jadi kita sampai kepada kesimpulan dan pengajaran yang kita boleh belajar daripada novel ni. Pertama sekali saya nak cakap, ini apa yang saya dapat simpulkan dan saya dapat belajar, dan ini pendapat saya sendiri. Jadi terpulang anda boleh tak bersetuju dengan saya, itu hak masing-masing. Okey, yang pertama ialah dalam konteks kita manusia yang hidup di dunia nyata di Malaysia ni, yang di mana keadaan politiknya tak stabil, dengan ada setengah pemimpinnya yang apa patut kita buat? Adakah patut kita melancarkan revolusi bersenjata setiap kali kita tak bersetuju dengan pemimpin atau pemerintah? Takkan, tak macam tu. Orang gila je yang mahukan negara dia yang aman terjun dalam kancah peperangan atau perang saudara. Jadi apa kita boleh buat? Negara kita masih mengamalkan sistem demokrasi, walaupun tak sempurna, tapi masih mengamalkan sistem demokrasi. Jadi masih ada hak yang anda boleh gunakan. Jadi kalau korang dah sampai umur mengundi, pergi daftar mengundi, dan nanti bila sampai masa keluar mengundi, pergi mengundi. Tunaikan hak anda dan tanggungjawab anda. Lepas mengundi, bagi tekanan kepada orang yang anda undi untuk menunaikan apa yang dia janjikan. Dan kalau dia tak perform, jangan undi dia lagi. Tak kira dia dari parti mana. Jangan sebab dia dari parti yang korang sokong, korang undi dia juga walaupun dia tak perform. Jangan macam tu. Yang kedua, kalau korang rasa ada yang tak kena dengan keadaan negara, dengan pemerintahan contohnya, dengan polisi-polisi contohnya, gunakan media sosial untuk sebar suara korang. Gunakan media sosial sebagai orang panggil wadah untuk educate atau beri pendidikan dan membuka minda orang lain terhadap isu-isu yang mungkin mereka tak berapa peka. Contohnya
mendidik orang pasal kepentingan untuk menggubal undang-undang anti lompat parti contohnya, kan. Sebab tak semua orang peka pasal benda tu, tak semua orang faham. Jadi kalau korang ada kemahiran, tahu pasal benda tu, sebarkan benda tu. Gunakan media sosial dengan positif. Jangan jadi seperti Benjamin Sikeldai dalam cerita ni. Dia pandai, dia tahu, tapi dia tak mau bertindak, dia tak ambil pot. Sampai keadaan dah jadi terlalu lambat untuk bertindak. Jadi nasi dah jadi bubur, baru dia nak bertindak. Masa tu dah tak boleh lah. Jangan jadi macam Benjamin ni. Yang ketiga, galakkan suasana ilmu. Galakkan orang muda untuk membaca dan tambah ilmu pengetahuan, supaya mereka boleh buat keputusan yang lebih bijak, dan tak mudah termakan dengan propaganda-propaganda yang memberi maklumat yang salah. Dan yang terakhir, sebagai seorang Muslim, saya percaya yang menonton video saya juga kebanyakannya adalah orang Islam. Saya percaya yang setelah kita berusaha melalui hak-hak yang diberikan kepada kita sebagai rakyat, kita kena betulkan diri kita, betulkan amal ibadat kita, betulkan akhlak kita, kerana pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Kalau masyarakat itu menggalakkan suasana ilmu, maka insya-Allah dia akan melahirkan pemimpin yang bijak. Dan kalau masyarakat itu menggalakkan nilai-nilai seperti berkata benar, jujur, maka dia akan melahirkan pemimpin yang berintegriti. Begitu juga dengan sifat-sifat lain. Contohnya, jika masyarakat itu mempunyai empati yang tinggi, dia tidak akan melahirkan pemimpin yang seolah-olah macam tidak faham tekanan yang dihadapi oleh rakyatnya. Jadi selepas kita membetulkan diri kita, membetulkan akhlak kita, maka kita berdoa pada Allah supaya kita diberi pemimpin yang baik-baik. Dan selepas itu, jika mereka masih melakukan khianat, maksudnya mereka melanggar amanah yang diberikan kepada mereka, maka kita kena yakin mereka kena jawablah di akhirat nanti. Kita kena yakin segala perkara yang kita buat, baik atau buruk, semuanya akan Allah bertanggungjawabkan. Kalau tak dibayar di dunia ni, tak ditanggung di dunia ni, maka dia kena tanggung di akhirat nanti. Dan azab Allah tu sangat pedih. Jadi kita kena pegang tu, yakin dengan tu. Dengan itu kita sampai ke hujung episod kali ni. Kalau okey, like dan subscribe dan share. Follow Facebook page saya, Ulasan Buku Bersama Mat Palatau, untuk update-update terkini. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye.